Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang si Mukref akan memaparkan cara membaca diagram NSP dan menggambar luasan SAC L displacement, SAC length waterline, dan SAC length perpendicular. Yang pertama, sebelum membaca diagram NSP dan menggambar luasan SAC L displacement, SAC LWL, dan SAC LPP, pertama-tama kita menentukan data kapal yang digunakan. Adapun data kapal yang saya gunakan di sini ialah dengan panjang LPP 195 dengan lebar 32,24, tinggi 18,6 dengan SARA 13,01 dengan kecepatan servis ialah 16 knot. Pertama-tama sebelum menggambar diagram NSP yaitu menghitung panjang garis air muat atau LWL, di mana rumus yang saya gunakan ialah LPP tambah 2 atau sampai 4% kali LPP yang di, di mana di dalam Excel ini yang saya gunakan ialah 2%. Jadi LPP tambah dalam kurung 2% dikali LPP. Hasilnya ialah 198,9 meter. Setelah menghitung panjang garis air muat, selanjutnya menghitung L displacement. Rumus yang digunakan untuk menghitung L displacement ialah 1/2 dalam kurung LWL plus LPP, yang dimana saya mendapatkan hasil ialah 196,995 meter. Setelah hasil L displacement didapatkan, maka satuan meter diubah menjadi satuan feet, di mana 1 meter itu sama dengan 3,2808 feet, yang artinya nanti L displacement dikali 3,2808, 196,950 dikali 3,2808, hasilnya ialah 646,16 feet. Setelah perhitungan L displacement selesai, ialah perhitungan ketiga ialah perhitungan speed constant atau Vs per akar L, di mana rumus speed constant ialah kecepatan dinas kali akar L. Akar L ini ialah L displacement dalam satuan feet. Hasil yang didapatkan ialah dari rumus kecepatan servis dibagi akar L displacement ialah 0,62943. Selanjutnya kita masuk di membaca diagram NSP. Diagram NSP ini ialah diagram untuk mendapatkan nilai koefisien midship, koefisien block, dan koefisien prismatik. Adapun selain nilai 3 koefisien tersebut, diagram NSP juga diagram NSP juga menghasilkan yaitu luasan setiap stasiun. Berapa persen luasan setiap stasiun yang akan digunakan, di mana diagram NSP itu memiliki 20 stasiun. Selain stasiun, diagram NSP juga melihat berapa nilai LCB dalam bentuk persen. Jadi total yang didapatkan dari diagram NSP ialah 4 nilai. Yang pertama koefisien block, yang kedua koefisien midship, yang ketiga koefisien prismatik, yang keempat longitudinal center buoyancy. Sebelum membaca diagram NSP, ada baiknya membuat tabel yang sama seperti ini. Setelah tabel yang sama seperti ini telah dibuat, maka selanjutnya kita akan masuk ke AutoCAD untuk membaca diagram NSP tersebut. Pertama-tama
kita buat dulu lines copy gambar diagram NSP yang ada di pada yang kita punya, baru kita copy. Beginilah bentuk diagram NSP. Cara membaca diagram NSP ialah kita lihat nilai, kita lihat bagian yang paling kiri pada diagram NSP ini. Di sini ada kecepatan dinas per akar L, yang dimana kita sudah hitung kecepatan dinas per akar L, yaitu 0,62493 atau 0,63. Di sini di dalam perhitungan kapal ini speed constant yang dihasilkan ialah 0,63. Maka kita masukkan nilai di sini 0,63. Kita ganti warna terlebih dahulu agar pada saat membaca dipermudah. Kita masukkan 0,63. Berarti jarak antara 0,6 ke 0,65 ialah 0,625. Berarti kita cari 0,63. Kita trim bagian ini. Cara mudahnya seperti ini. Ada bagian di sini. Ini ada 3 titik, 3 poin. Kita klik command div. Baru klik 2. Kita klik command div. Sudah itu 2. Oke. Maka kita klik div. Kita klik objek yang agar garisnya kelihatan, kita ubah menjadi warnanya lebih besar, warna kuning. Kita klik L, tarik garis 0,65 ke 0,6 ke 0,65. Ada 3 poin. Kita klik div, klik, masukkan 2 spasi. Selesai. Baru kita klik kembali div, masukkan, klik 5. Satu, 0,6, 0,61, 0,62, 0,63, 0,64, 0,65. Adapun nilai cara membacanya yaitu ialah 0,6, 0,61, 0,62, 0,6 0,6, 0,61, 0,62, 0,625, 0,63, 0,64, 0,65. Nilai yang kita cari ialah 0,65. Kita klik line. Kita klik line. Kita tarik garis ke kanan. Yang pertama ialah kita membaca koefisien midship. Koefisien midship yang didapatkan dari perpotongan antar garis horizontal yang berwarna kuning dengan garis vertikal yang ada pada diagram NSP. Cara menghitungnya ialah jarak antar sin 0,990 dengan 0,985.
Berarti jarak dari 0,95 ke sini ialah 0,980. 98, kita tarik garis 0,985. Kita cari titik tengah. Berarti 0,985 tambah 0,980 bagi duanya ialah, kita hitung saja pakai perkiraan Excel, yaitu 0,985 tambah 0,980 bagi 2 ialah 0,9825. Berarti kita perkirakan saja di 0,9825. Di bawah, berarti nilainya ini di atas 0,98, di bawah 0,9825. Kita perkirakan nilainya ini 0,9820. Berarti nilai koefisien Mixit yang dihasilkan ialah 0,9820. Selanjutnya ialah membaca koefisien blok. Sama. Simbol yang ada pada ini ialah simbol koefisien Mixit. Simbol pada yang ini ialah koefisien blok. Sedangkan simbol yang ini ialah koefisien prismatik. Selanjutnya kita membaca koefisien blok. Koefisien blok ialah berkisaran antara 0,75 dengan 0,725. Maka kita perkirakan ialah koefisien blok yang didapatkan dari perpotongan antar garis horizontal dengan garis vertikal pada diagram NSP ialah 0,740. Kita masukkan di sini 0,740. Koefisien blok bisa dicari dengan cara yang sama dengan koefisien Mixit. Kita cari tengahnya dan hitung bagi 2 dan kita masukkan di Excel. Atau pakai perkiraan nilainya. Karena pasti nilainya itu kisaran nilainya itu tidak terlalu berbeda jauh. Apabila jika ingin nilainya ingin didapatkan seakurat mungkin, maka harus mengecek satu-satu, cari posisi tengahnya atau cari posisi dengan nilai yang sama seperti itu. Oke, setelah membaca koefisien blok, maka selanjutnya ialah membaca koefisien prismatik. Koefisien prismatik cara membacanya sama dengan koefisien-koefisien lain. Kita tarik garis L, kita perkirakan, ternyata di sini garis tengahnya 0,75. 0,75 ke 0,80 ialah 0,775. Di sini nilainya ialah 0,775. Kita cari lagi titik, kita trim. Jadi jarak koefisien prismatik kisaran nilainya ialah 0,775 sampai 0,775. Kita cari bagian yang mana berpotongan. Titik tengahnya lagi.
kita trim 0,775 dengan 0,75 ialah kita masukkan 0,775 0,75. Caranya seperti ini kalau apabila ingin mendapatkan nilai yang akurat pada diagram SP. (0,7625). Maka nilai yang ada di sini ialah 0,7625. Selanjutnya kita cari titik tengahnya di sini. Maka kita akan menghitung lagi 0,7625 dibagi dengan 0,775. 0,7625 ditambah 0,775 bagi 2, 0,7688. Berarti nilai yang ada di sini adalah 0,7688. Kita trim nilai yang ada di sini. 0,7688 kalau bisa dicari hasilnya sampai sini untuk cari nilai yang akurat, tapi rasanya itu sampai sini saja sudah cukup. Maka kita masukkan kisaran nilai yang mendekati di 0,7688, berarti 0,7688 di bawah 0,7688 ialah 0,783, 0,7682. Saya masukkan sini 0,7682. Setelah membaca diagram NSP untuk koefisien blok, selanjutnya kita akan mencari persentase luas kapal pada setiap station.